Okey. Baik, insyaAllah kita boleh mulakan Ustaz. Di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita pada malam ini dengan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis ilmu barakah pada malam ini. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan mendengar misian yang akan disampaikan oleh Dr. Hamidi Ismail dalam program Idealism Talk, iaitu berkenaan Islam sekular. Jadi sebelum kita mula, saya akan terangkan sedikit berkenaan biodata Dr. Hamidi. Nama beliau ialah Dr. Hamidi Ismail, pensyarah USIM di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, dan bidang kepakaran beliau adalah akidah dan pemikiran Islam. Jadi tanpa buang masa, saya serahkan majlis kepada Dr. Hamidi. Jadi dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan, yang saya kasihi moderator kita pada malam ini, Saudara Akmal. Yang saya hormati dan juga kasihi para pelajar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita pada malam ini memberikan kepada kita keberkatan dan juga berikan kepada kita manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita perolehi pada malam ini insya-Allah taala dapat kita fahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah taala. Jadi pada malam ini insya-Allah taala saya akan kongsikan dengan hadirin hadirat yang dirahmati Allah taala, itu perihal berkaitan dengan Islam sekular. Ini sebagaimana yang telah ditawarkan ataupun telah dikongsikan oleh saudara Haziq, yang mana beliau telah meminta kepada saya untuk bentangkan sebuah perkongsian ataupun sebuah diskurs wacana yang berkaitan dengan Islam sekular. Saya sediakan di sini slide, mungkin saya boleh kongsikan dengan hadirin hadirat yang dirahmati Allah taala. Okey, baik. Ada masalah sedikit Okey, ada masalah sedikit untuk saya kongsikan. Okey, okey, ada masalah sedikit untuk saya kongsikan slide ni. Saya akan hantar kepada Akmal ataupun kepada Haziq, macam mana? Hantarkan pada Haziq dah betul. Okey, baik.
Okey, kalau dah dapat mungkin antum boleh paparkan dalam online kita sekarang ya. Okay, Ana akan tutup kamera dan Ana beri laluan untuk slide saja. Doktor, sebelum kita mula, Okey. bolehkah doktor bagi pendahuluan sikit berkenaan dengan Islam sekular untuk bagi laluan Okey. Okey, mungkin Ana akan terus baca sedikit sebanyaklah tentang Islam sekular yang Ana siapkan daripada slide yang telah Ana sediakan tu. Baik, pertama sekali apabila kita bincangkan tentang Islam sekular, pada awalnya kita mesti gambarkan dahulu bahawasanya agama Islam yang ingin dipaparkan yang bersifat sekular ini sebenarnya tidak pernah wujud dalam tradisi ataupun dalam pemikiran umat Islam. Bahkan untuk menyebutkan Islam sekular itu adalah perkara yang dilarang dan perkara yang sangat ditegah. Dan apabila kita lihat dalam Al-Quran sendiri pun, apabila membicarakan tentang Islam ataupun membicarakan tentang gandingan Islam dan sekular, sebenarnya ia adalah satu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita telusuri daripada pemikiran sekularis ataupun orang Islam yang ingin memupuk ataupun memindahkan pemikiran sekular ke dalam Islam, sebenarnya mereka ini bukanlah daripada penganut ataupun orang Islam yang benar-benar memahami tentang agama Islam, yang benar-benar menuruti cara pengajian dan pendidikan Islam, ataupun mereka yang benar-benar menghayati tentang rukun-rukun yang terdapat dalam agama Islam itu sendiri. Dan kita dapati bahawasanya mereka ini sangat rigid ataupun sangat alahan mereka untuk dikenal sebagai Muslim scholaris ataupun Muslim sekular. Kan? Mereka ni tak mahu digelar dengan Muslim sekular, tapi mereka lebih menampilkan diri mereka ini dengan gelaran intelektualis ataupun aktivis ataupun Muslim progresif ataupun modern Islamis. Kerana apa? Satunya, perkataan sekular sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi adalah perkataan yang sebenarnya mempunyai sisi buruk ataupun sisi negatif yang tidak boleh ditutup ataupun dipadam daripada sejarah. Bahkan kalau kita kenal sendiri perkataan sekular itu pun sendiri, dia ada gambaran dari segi definition, dari segi terminologinya pun sudah tidak baik. Begitu juga sejarahnya, sejarah orang-orang yang mengemukakan pandangan ataupun sekular itu pun melatari ataupun dilatari dengan datar yang tidak baik. Dan yang ketiganya adalah bagaimanakah etos ataupun
gambaran epik yang diterangkan tentang sekular itu juga adalah sangat buruk kerana ia berkaitan dengan dewa Prometheus yang derhaka kepada Zeus. Baik, jadi saya rasa slide sudah boleh dikongsikan. Mungkin kita boleh mula berpandukan slide ya, Kemal. Boleh, Doktor. Baik. Silakan. Baik, jadi apabila kita bincang tentang Islam dan sekular, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, kita perlu memahami kerangka luarnya dahulu, iaitu Islam adalah sebuah agama dan sekular adalah sebuah falsafah. Sekular ni adalah sebuah falsafah, dia bukan agama. Jadi Islam adalah satu agama yang difahami sebagai cara hidup, satu agama yang syumul, holistik, manakala sekular adalah satu bentuk pemikiran ataupun thoughts ataupun idea yang dibentuk menjadi sebuah falsafah. Baik, boleh kita pergi ke slide yang seterusnya. Okey, baik. Dalam slide ini adalah satu paparan yang menceritakan tentang golongan Islamis di Spanyol, yang mana mereka ini berkehendak ataupun mereka ini sedang mengusahakan untuk memperkenalkan kepada dunia tentang sekular Muslim. Mereka ini daripada golongan-golongan feminis ataupun golongan matriarki yang memperjuangkan tentang pembebasan wanita dan sebagainya. Mereka cuba untuk establish tentang Muslim sekular, yang mana mereka ini cuba untuk mendirikan satu pemahaman yang boleh diterima oleh Barat terhadap Muslim ataupun sekular Muslim. Baik, seterusnya. Okey, baik. Dalam kenyataan mereka, mereka cuba untuk menjadi wakil kepada sekular Muslims. Jadi sebelum daripada ini, gerakan untuk memperkenalkan sekular Muslim sebenarnya sudah berlaku. Cuma pada akhir-akhir dekad ini, pada akhir-akhir dekad 10 tahun ini, gerakan untuk memperkenalkan sekular Muslim sangat rancak. Dan sebenarnya mereka ada figura-figura mereka yang terkenal. Mungkin pada tahun 1989 kita kenal dengan nama Aminah Wadud, yang menjadi co-founder kepada Sisters in Islam yang memang established di negara kita, di Malaysia. Cuma saya ingin sebutkan, bermula dengan Aminah Wadud, sebenarnya feminism ataupun gerakan matriarki Islamis sebenarnya dia bukan satu gerakan yang baru, dia gerakan yang lama. Cuma apabila kedatangan Aminah Wadud, beliau cuba untuk memberikan gambaran yang lain, itu gambaran yang bersifat progresif kepada wanita Islam. Cuma malangnya, tulisan beliau, contohnya Al-Quran dan juga terjemahan kepada feminism itu tidak difahami oleh kebanyakan sisters in Islam di negara kita. Maksudnya golongan liberalis, sekularis, feminis yang berada di negara kita tidak dapat mengambil manfaat yang banyak daripada karangan tersebut, kitab tersebut. Oleh sebab itu, gerakan Sisters Islam di negara kita ini sangat rapuh dan juga terumbang-ambing. Cuma apabila kita merujuk kepada gerakan feminis ataupun sekular Muslim di Barat, contohnya sebagaimana yang dipaparkan dalam slide ni, mereka cuba untuk memperkenalkan kepada pihak Barat bahawasanya mereka ada satu golongan yang tidak ortodoks ataupun yang tidak konservatif. Konservatif ni golongan yang tradisional lah, macam Ahli Sunnah wal Jamaah, macam Syiah, macam Wahhabism dan sebagainya. Ini termasuk daripada golongan konservatif. Jadi golongan sekular Muslim, mereka ingin memperkenalkan diri mereka yang baru ataupun sisi Islam ataupun Muslim yang baru yang boleh menuruti kehendak Barat. Baik, boleh seterusnya. Okey, jadi mereka perkenalkan diri mereka sebagai feminis, sosialis and secular Muslims. Dan
mereka di kalangan mereka ini ada yang exegesis. Mereka ni adalah orang yang boleh kita panggil mentafsirkan Al-Quran sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi. Antaranya adalah pelopornya adalah Maryam Jamilah, antaranya adalah Aminah Wadud, dan sekarang ini ada pemikir-pemikir baru macam Mustafa Akhyul dan sebagainya. Jadi mereka ini cuba untuk memperkenalkan kepada dunia tentang Muslim sekular, Muslim sekular. Jadi persoalan yang saya kemukakan dahulu, apakah wajar untuk menyebut Islam sekular? Baik, kalau dari sisi Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun majoriti Islam, intelektual Islam, ulama-ulama Islam dan pemikir-pemikir Islam yang tidak cenderung ataupun tidak memihak kepada sekular Muslim, menyebut Islam sekular itu adalah satu perkara yang terlarang lah, sebagaimana telah saya awal sebutkan tadi bahawasanya Islam is a religion. Islam ni satu agama, kan? Dan sekular adalah satu pemikiran. Jadi dalam Islam, pemikiran itu adalah di bawah daripada wahyu ataupun di bawah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dari sudut pemikiran sekular Muslim, mereka ingin menggunakan Islam sekular. Mereka ingin menyebut Islam itu sebagai satu agama yang sekular, agama yang mempunyai revolution, agama yang mempunyai tatawur, perkembangan, dan dapat berganding bahu dengan pemikiran Barat. Jadi kalau kita lihat daripada dua sudut yang berbeza ini, majoriti umat Islam pasti akan menolak untuk digandingkan di antara dua perkataan Islam dan sekular. Manakala untuk golongan yang sekular Muslim ataupun Muslim sekular, jadi kita dah boleh bezakan sekarang ya Akmal, perkataan Islam sekular and Muslim sekular, kan? Jadi Muslim sekular, mereka cuba untuk memperkenalkan Islam sekular ini secara global. Adapun kita daripada golongan majoriti umat Islam sangat melarang ataupun sangat menidakkan pemanggilan ataupun untuk menjenamakan dengan sebagai Islam sekular. Ataupun setengah daripada kita, among the scholars lah, among daripada cendekiawan Islam kita pun ada mungkin mereka tersilap memahami tentang Islam sekular. Tapi bagi saya lah, saya lebih bersangka baik bahawasanya mereka cuba untuk memberikan tanggapan atau memberikan pandangan yang mana golongan Muslim sekular yang cuba untuk menamakan Islam sekular. Baik, boleh kita teruskan slide yang seterusnya. Okey, baik. Jadi di sini intelektual Barat mengkritik penjenamaan Islam sekular. Jadi dari sudut kita sebagai majoriti umat Islam, kita sudah jelas tentang penjenamaan Islam sekular. Itu adalah perkara yang tidak cocok ataupun tidak sesuai. Dan ini telah disokong oleh intelektual Barat lah, maksudnya daripada pakar-pakar pengkaji agama yang sangat ramai. Antaranya yang disebutkan di sini adalah Oliver Roy, seorang pakar yang mengajar agama Islam di European University di Fransa. Dia mengatakan bahawasanya Islam itu adalah satu agama dan sekular itu adalah satu pemikiran. Dan kita lihat bahawasanya kalau dalam agama-agama lain, contohnya Yahudi ataupun Kristianiti, mereka juga tidak menamakan diri mereka sebagai Judaism ataupun Judaism sekular, kan? Sebab itu adalah agama. Tapi kalau mereka menamakan Jewish sekular, itu secara yang benar, maksudnya orang Yahudi yang membawa pemikiran sekular, itu betul. Begitu juga dengan orang Kristian, kan? Jadi orang Kristian dia bukan agama yang sekular, tetapi orang yang menganuti agama Kristian itu yang sekular. Oleh yang demikian, bagi Muslim scholars sekular yang ingin menggunakan perkataan Islam sekular, itu adalah
sangat bertentangan dengan logika. Satunya logical, yang keduanya daripada sudut kebudayaan, yang ketiganya adalah universal knowledge, kan. Ilmu ataupun kita sebut maklumat keantarbangsaan ini pun memang kalau diselidiki tidak akan membenarkan untuk penggunaan dua istilah yang saling bertentangan di antara satu dengan yang lain. Kenapa saya sebutkan tidak boleh namakan Christian school secular? Kerana memang secular itu telah ditampilkan dan telah dibentuk pada awalnya selepas daripada zaman Enlightenment, selepas daripada Renaissance, adalah untuk menentang kepada agama Kristian yang dipelopori oleh pihak-pihak gereja. Okey, baik, seterusnya. Baik, apakah momentumnya, apakah paradigmnya untuk tidak boleh menamakan Islam itu sebagai sekular? Pertamanya sekali kita lihat bagaimanakah makna sekular itu sendiri. Ini saya ambil daripada Merriam-Webster. Bagaimana disebutkan sekular itu adalah maaf ya, di sini mungkin tak jelas sikit. Okey, bagaimanakah sekular itu adalah yang bertentangan dengan agama itu sendiri, kan? Bahkan dia lebih menyebutkan kepada material, lebih kepada menunjukkan kepada fizikal ataupun bahagian material. Begitu juga dalam definisi Google. Mungkin boleh tukar ke slide yang seterusnya. Okay, secular dalam Google itu juga menyebutkan not connected with religious or spiritual matters, dan juga dalam pemikiran Kristian of clergy, not subject to or bound by religious rule, not belonging to or living in a monastic other order. Okay, kalau kita faham bahawasanya sekular itu adalah perkara yang cuba untuk mengurangkan kekuasaan gereja ataupun kekuasaan agama, ataupun dalam bentuk yang lain, sekular itu adalah cuba untuk melemahkan penguasaan spiritual ataupun penguasaan rohani terhadap dirinya manusia ataupun government ataupun kerajaan. Dan yang paling jauh kita melihat kalau ada golongan yang sekular, radikal sekular, mereka cuba untuk menutup ataupun untuk menghentikan penguasaan spiritual ataupun agama terhadap ekonomi, terhadap kerajaan ataupun terhadap diri manusia sendiri. Ini kita boleh lihat dalam Constitution of Soviet, kan? Soviet Union ada constitutionnya iaitu 1977. Mereka telah meletakkan mereka telah menghentikan segala pelaksanaan ataupun perlakuan ibadat agama di Jerman. Kerana apa? Kerana telah termaktub dalam konstitusi perlembagaan mereka bahawasanya agama itu tidak boleh dilaksanakan ataupun tidak boleh dipraktikkan. Oleh sebab itu mereka memisahkan pendidikan daripada gereja, mereka memisahkan ekonomi daripada gereja. Sudah tidak ada satu yang boleh dikaitkan dengan agama sedikit pun apabila dilaksanakan dengan Constitution of Soviet 1977. Okey, baik, seterusnya. Okey, perbezaan konsep secularism. Jadi apabila saya telah bentangkan tadi perihal sedikit sebanyak tentang takrif secularism, dan saya telah menyebutkan tentang radikalisme ataupun tentang sekular yang bersifat sekular, dan sebelumnya ada sekular yang bersifatnya umum. Jadi sebenarnya di sana ada dua konsep ataupun dua perbezaan ataupun dua jenis sekularisme. Sekularisme yang disebutkan secular naturalism, kerana itu tersilap sedikit, typo di situ. Apa yang dimaksudkan dengan secular naturalism, iaitu sekular yang menerima keberadaan agama. Jadi golongan-golongan yang awal, contohnya macam George Holyoake,
kan. George Holyoake ni dia memperkenalkan tentang pemisahan di antara agama dan ekonomi, tetapi dia tidak mencerca ataupun menidakkan ke autoritinya agama tu. Maksudnya dia tidak menghancurkan autoriti agama. Jadi golongan yang secular neutralism ni, mereka menerima keberadaan agama, cuma mereka tidak mahukan agama itu campur tangan dalam segi ekonomi. Jadi kita lihat di sini, daripada takrif secular neutralism, maksudnya agama itu boleh dilaksanakan secara individual, tetapi macam mana sekalipun ianya tidak boleh campur tangan dalam urusan kenegaraan. Ini berbeza dengan secular prejudicism. Secular prejudicism ini adalah anti-religion. Dia bersifat anti-agama. Dia bersifat menentang kepada agama. Yang mana akhirnya, a view rooted in godlessness, spiritual, kinkism and Marxist view of history and sociology. Jadi akhirnya, golongan yang mengamalkan konsep secular prejudicism ini, mereka akan melihat Tuhan itu tidak ada sebenarnya. Ini adalah pandangan, contohnya pandangan David Hume, kan, seorang intelektual pada kurun yang ke-18 Masihi. Dia meragukan tentang kewujudan Tuhan, dan bahkan dia mencetuskan pemikiran skeptism terhadap Tuhan itu. Bagaimanakah Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Dan kalau ada, dikata kalau ada Tuhan itu mestilah Tuhan yang bukan Tuhan yang maha penyayang ataupun maha pemurah. Kerana apa? Kerana berlakunya kejahatan dan kezaliman di atas muka bumi ini. Jadi secular prejudicism inilah yang anti kepada agama, anti kepada spiritual, dan mereka mengamalkan Marxism. Marxism ni adalah pemikiran Karl Marx yang bersifat pure kapitalis. Pure kapitalis ni bermaksud mesti untuk membangunkan negara itu dengan modal yang cukup tinggi, dengan modal yang cukup sempurna, sehingga kan orang-orang yang cacat, anak-anak yang dikesan mengalami kecacatan mesti dibunuh. Orang-orang tua yang tak berguna untuk melaksanakan kerja mesti dibunuh, mesti disuntik, mesti dihapuskan. Kerana apa? Kerana ini adalah halangan untuk pembangunannya sebuah negara. Okey, baik. Seterusnya. Baik, jadi bagaimanakah kita melihat idea penerapan sekularisme? Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan daripada awal tadi yang saya sebutkan, daripada George Holyoake yang memperkenalkan sekularisme yang bersifat neutralis, kemudian berlakunya perpecahan di antara neutralism dengan prejudicism. Prejudicism ni bapanya mungkin kita boleh kembalikan kepada John Locke lah, daripada kurun yang ke-17 Masihi, sebab dia memperkenalkan pemisahan di antara agama dan juga states, kan? Agama dan juga state, dan juga telah menghancurkan peranan agama terhadap kenegaraan itu, dan dialah yang membuka kepada liberalism. Sebab tu tadi kalau pihak KKANC tak tukar Islam liberal pun sebenarnya sama sahaja, cuma Islam sekular ni dia adalah perintis kepada Islam liberal, kan? Sebab Islam sekular ni dia bersifat kenegaraan, dia bersifat memecahkan di antara dua kuasa, iaitu kuasa agama dan kuasa negara. Akan tetapi liberalism ni dia sudah bercambah, dia sudah ada kita panggil apa ya, evolution. Dia ada evolution yang jauh. Ada sebab pada itu ada Russell, ada Voltaire, ada John Stuart Mill, kan, John Locke, ada Machiavelli, pemikiran Machiavelli dan sebagainya. Itu mungkin sangat besarlah untuk kita bincangkan pada satu malam yang terhad ini. Cuma saya nak sebutkan, apabila sekularisme ini telah dipecahkan dan dia berkembang, dia tidak lagi versinya George Holyoake, dia bukan lagi versinya sekularisme yang bersifat neutralism, kan? Itu sudah pupus. Yang adanya adalah sekularisme prejudicism. Jadi menurut Profesor Syed Muhammad Nakib Al-Attas dalam
buku beliau iaitu Islam and Secularism. Secularism ini berfungsi memisahkan segala yang berbentuk spiritual daripada material. Ini adalah conclusion dia. Ini adalah tujuan akhirnya daripada secularism tu. Dalam konteks agama di barat Kristian, secularism berjaya mengasingkan kuasa gereja yang menjadi tonggak istana daripada pentadbiran negara. Kita tak nafilah bahawasanya di barat kuasa gereja itu adalah kuasa yang bersifat autokrasi, kan, melakukan kezaliman, penindasan, menafikan liberty of speech, freedom of speech, kan, menghentikan kebebasan bersuara, mengerampas harta rakyat. Itu digunakan di bawah kuasa ataupun kuasa agama. Setelah ia popular dan menjadi pegangan masyarakat barat, jadi apabila barat bangun menentang menentang pihak gereja dan Kristian, jadi dia telah mewujudkan satu gelombang masyarakat ataupun pemikiran baharu masyarakat menentang kepada segala yang bersifat keagamaan. Jadi sekularisme memisahkan cara hidup daripada agama, budaya dan kemajuan. Jadi akhirnya sekali apabila barat melihat ketinggian dan juga kemampuan sekularisme ini menghentikan pemikiran ataupun pengaruh Kristian, maka mereka cuba untuk keluar daripada spiritual tadi, kan, bukan sekadar sahaja untuk keluar daripada pemisahan cara agama, tetapi untuk keluar daripada segala bentuk spiritual. Sebab itu yang kita faham daripada Marxism, walaupun Marxism ini tak berjaya dari sudut kenegaraan, kan, falsafah Karl Marx ni tak berjaya dalam kenegaraan. Yang menjayakannya adalah China, komunisme di China, kerana sangat ialah sebab yang mana saya sebutkan tadi, kapitalisme yang diperkenalkan oleh Karl Marx itu adalah kapitalisme yang bersifat kenegaraan ataupun ekonomi. Pada zamannya Adolf Hitler pun tak berjaya, yang Nazi daripada kumpulan Nazi pun tak berjaya, yang akhirnya berjaya adalah China, walaupun sangat jauh daripada Jerman, tapi dia berjaya untuk merealisasikan pemikiran Karl Marx dalam sebuah negara komunisme dan bersifat kapitalisme. Baik, hari ini sekularisme berjaya mengasingkan jasad daripada akal atau manusia daripada Tuhan. Jadi pada hari ini kita akan lihat bahawasanya sekularisme akhirnya sekali telah menghasilkan pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya. Contohnya atheism, contohnya nihilistik, kan, bahkan dipaparkan dalam judul-judul filem yang bersifat science fiction. Contohnya kita kenal Superman, kita kenal Adiwira, kan, watak-watak protagonis yang hebat di barat. Sebenarnya kalau kita lihat Superman tu asal daripada pemikiran Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ni dia telah menghasilkan pemikiran God is dead, kan, Tuhan telah mati. Dan daripada itu datanglah Heidegger, datanglah Rousseau yang perkenalkan pula pemikiran apa, iaitu pemikiran Deism. Deism tu sebenarnya Tuhan dalam bentuk manusia, kan, the superior of human, kan, the superior of human. Jadi dalam filem barat, contohnya di Amerika Syarikat, kita kenal dengan nama Superman. Sebenarnya Superman tu adalah manusia yang tidak terkalah. Dari sudut idealistik, sebenarnya Superman tu nak memperkenalkan kepada kita bahawasanya manusia ini adalah manusia yang terlepas daripada kekuasaan Tuhan, kan. Jadi Deism itu adalah terlepas daripada kekuasaan Tuhan. Baik, maka pada hari ini sekularisme berjaya mengasingkan jasad daripada akal ataupun manusia daripada Tuhan. Baik, seterusnya. Baik, produk sekularisme yang paling ketara adalah liberalisme, yang saya paparkan ini antara contoh-contoh lah daripada contoh-contoh takrif ataupun definisi kepada liberalisme. Contohnya yang telah disebutkan oleh Collingwood, iaitu liberalism begins with the recognition that men do that we will are free, kan. Jadi manusia tu dia nak buat apa sahaja yang dia ingin lakukan, dia adalah bebas
dan tidak ada sesuatu pun yang memilikinya. Ini adalah pemikiran liberalism yang yang diberikan suntikan-suntikan baru oleh pemikir-pemikir lain. Begitu juga dengan Leo Strauss, bahawasanya liberalism itu adalah the sacred right of everyone to criticize the governments. Jadi bagi Strauss pula, dia melihat bahawasanya liberalism ni adalah lebih kepada pentadbiran ataupun lebih kepada administration. Government itu boleh dikritik. Sebab apa? Sebab yang kerajaan menaungi itu adalah manusia-manusia di bawahnya, dan manusia-manusia di bawahnya berhak untuk mengkritik kerajaan walau apa jua sekalipun. Begitu juga dengan Hobhouse dan juga Green, tak silap saya di sini, mereka memberikan takrif yang lebih kurang saja, iaitu lebih kepada kepercayaan dalam masyarakat dan juga kekuasaan terhadap diri sendiri. Baik, boleh kita teruskan? Baik, begitu juga terhasilnya non-religious ataupun dinamakan dengan methodological agnosticism, kan? Jadi ini adalah satu kajian yang dilakukan di Amerika Syarikat semenjak 2014 lagi sehingga sekarang. Jadi mereka temui selain daripada secularist, sebenarnya ada yang apa kita panggil manusia yang berselindung di sebalik nama progresif, aktivis ataupun new Islamis. Itu adalah non-religious. Sebenarnya hakikatnya mereka adalah non-religious, tetapi mereka sebenarnya bukan atheist, yang fully atheist, bukan yang tidak ada agama langsung, kan? Cuma dalam bab-bab tertentu mereka cuba menafikan kekuasaan Tuhan. Sebab itu mereka juga dinamakan dengan methodological agnosticism. Jadi mereka persoalkan tentang kekuasaan Tuhan, mereka persoalkan tentang kevalidan hukum syariah dan sebagainya. Ini berlaku di apa yang saya kongsikan maklumat di sini adalah daripada kajian kajian kualitatif di Barat, di Amerika Syarikat. Cuma konklusinya nak menyebutkan bahawasanya dalam dunia Barat ataupun dunia sekular ni, dia bukan sebenarnya adalah dunia yang binary saja, hitam putih saja, jantan betina saja. Dia ada grey spotnya tu. Dia ada bahagian lainnya, kelabunya di antara hitam dan putih itu. Jadi tidak semestinya ada yang kafir, yang mukmin. Bukan itu sahaja. Ada yang di antaranya itu agnosticism, walaupun dinamakan dengan Muslim secular ataupun progresif, aktivis dan sebagainya yang persoalkan tentang agama. Tapi sebenarnya mereka ini bukan fully religious, mereka bukan sempurnanya agama, dan juga tidak fully atheist. Ini perbezaan. Jadi kalau kita boleh fahamkan secara jelas bahawasanya apabila disebutkan Muslim sekular, sebenarnya Muslim sekular tu dia is not fully atheist dan juga bukan fully religious. Okey, baik, seterusnya. Baik, kalau kita nak telusuri pula tentang sejarah sekularisme dalam Islam, kita mungkin boleh kembali kepada gerakan Turki Muda pada tahun 1908 lah. Mungkin lebih lama daripada itu pun ada nama-nama yang lain, contohnya Muhammad Iqbal dan sebagainya daripada golongan-golongan intelektual Islamis yang telah memberikan pemikiran baharu ke dalam dunia Islam yang menolak kepada pemikiran kontemporari ataupun konservatif dalam Islam. Tapi gerakan yang memisahkan di antara negara dan agama itu telah bermula dengan Turki Muda lah, yang Tursk. Kan, ini tidak boleh dinafikan ataupun tidak boleh dikecilkan maklumat ini, kerana ianya adalah maklumat yang sangat viral lah, sangat global, yang sangat terdapat di mana-mana sahaja, bahawasanya yang memulakan gerakan untuk memisahkan di antara negara dan Islam itu adalah Turki Muda. Dari sudut pengaruh umat Islam telah diracuni dengan pemikiran kebebasan Barat, emansipasi, kekejaman autokrasi dan lain-lain, lebih lama daripada kejatuhan Uthmaniyah sahaja lagi.
Jadi kalau kita nak faham tentang pemisahan ini, dia bukan dari sudut pemikiran lah. Kalau sudut dari segi kenegaraan ataupun geopolitikalnya, mungkin kita akan refer kepada yang Tursk. Tapi kalau pemisahan di antara agama dan manusia ataupun kekejaman daulah Islamiyah, kekejaman kerajaan Islam, itu sudah lama. Itu sudah sangat lama. Bahkan mungkin boleh kata bermulanya daripada zaman Khulafa' Rashidin. Bermula daripada zaman khalifah-khalifah besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita akan kenal dengan Abdullah bin Sabah, kenal dengan pembunuhan Umar Al-Khattab, pembunuhan Uthman, pembunuhan Ali radhiyallahu wa ashabi Rasulillah ajma'in, sebenarnya adalah bermula daripada konspirasi dan juga bermula daripada keinginan golongan-golongan yang bersifat musyrikin, munafik ini nak memisahkan di antara halal dan haram, benar dan batil dalam agama Islam itu sendiri. Baik, mungkin seterusnya. Jadi apa yang saya telah sebutkan tadi telah disebutkan sendiri oleh Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala telah memperkenalkan sikap ataupun pemikiran sekularisme yang dipegang oleh golongan musyrikin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghairi hadha aw baddilhu. Jadi alaihim itu siapakah yang Allah Ta'ala refer? Allah Ta'ala refer kepada golongan musyrikin, yang mana Allah Ta'ala nyatakan kepada mereka tentang diberikan kepada mereka itu ayatuna bayinat, kan, keterangan-keterangan kami yang menjelaskan. Maka berkatalah orang yang la yarjuna liqa'ana, Allah Ta'ala berikan spesifik sifat mereka itu, iaitu orang yang tidak berharap untuk bertemu dengan kami, iaitu tidak melihat adanya hari akhirat, hari pembalasan. Dan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, golongan sekularis memang tidak melihat adanya hari akhirat. Mereka ini adalah walaupun separa agnostik ataupun separa atheism, tapi ketika mana mereka ada pemikiran memisahkan di antara material dan juga spiritual, mereka nak bangunkan material, sebenarnya mereka sudah terhapus untuk melihat kepada hari akhirat. Maka Allah Ta'ala telah sebut dengan jelas, la yarjuna liqa'ana bi qur'anin ghairi hadha aw baddilhu. Mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sebut kepada Nabi, tukarkan ayat ini, maksudnya tukarkan keterangan ini, ataupun datangkan Al-Quran yang lain kepada kami. Kami tidak mahu Al-Quran yang bertentangan dengan keinginan kami. Al-Quran yang mencantumkan di antara spiritual dan juga material. Kami tak mahu yang ini. Kami mahu yang material, completely, absolutely material, dan jauh daripada spiritual. Jadi di situlah Allah Ta'ala menerangkan bagaimanakah sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah sepatutnya Nabi menyebut bahawasanya ini bukan daripada aku, ini adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin azim. Surah Yunus ayat 15. Jadi antum hadirin hadirat boleh refernya dalam Al-Quran untuk melihat lagi penjelasan tentang apa yang telah saya sebutkan ini. Baik, untuk pengakhirannya saya cuba untuk mengingatkan juga bahawasanya walaupun Barat atau walaupun sekularisme ini telah diperkenalkan oleh Barat, dan Barat telah melihat sekularisme adalah satu bentuk pemikiran yang memang memperkenalkan Barat, dan mereka berjaya, mereka rasakan berjaya. Sebenarnya dalam kehidupan sekularisme di Barat, mereka tidak pun sunyi daripada membunuh diri, daripada masalah sosial, masalah masalah perkahwinan. Apabila mereka benarkan sekularisme, mereka benarkan liberalisme, maka mereka benarkan zina, LGBTQ, transgender and so on. Jadi banyak perkara yang menghancurkan Barat itu sendiri. Dan apabila Islam ataupun negara Islam mengambil sekularisme, jadi mereka cuba untuk ekspor perkara-perkara yang bersifat
negatif yang bersifat mundur ini ke dalam umat Islam, sedangkan mereka sebenarnya cuba untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Baik, yang keduanya sebelum pengakhiran ini, bagaimanakah caranya Barat cuba untuk memasukkan sekular ke dalam negara Islam adalah dengan portray the bad deeds, portray menggambarkan gambaran buruk terhadap agama Islam sebagaimana mereka gambarkan terhadap agama Kristian. Jadi disitulah terbitnya gulungan-gulungan yang cenderung ataupun berkiblatkan Barat dan menerima sekularisme. Jadi paparan yang akhir adalah paparan yang menunjukkan tamat. Jadi di situ sahaja perkongsian dalam slide saya pada malam ini, insya-Allah taala. Mungkin dibuka ruang untuk persoalan dan sebagainya. Baik, insya-Allah. Terima kasih kepada Dr. Hamidi. Jadi kita buka lah kepada ruang soalan. Kalau ada soalan daripada penganjur ke ataupun daripada penonton sendirilah. Soalan boleh tulis dekat ruangan chat Tak boleh interaksi terus ya, Kemal? Sebab tak buka. Ya. Okey. Okay, betul. Ni ada soalan daripada pihak penganjur. Okey, baik. Soalan dia, bolehkah doktor terangkan bagaimana sekularisme dari sudut politik? Wallahualam. Okey. Baik, soalan yang sangat bagus. Sebenarnya apabila bermulanya penerapan sekularisme, apabila nak memisahkan di antara agama dan states, kan? Kalau sekular ini sebenarnya memisahkan agama dan states from the beginning lah, daripada permulaannya. Tetapi apabila lama kelamaan mereka golongan sekularis melihat bagaimanakah keperluan untuk menjadikan politik itu sebagai suatu kuasa yang boleh mentadbir dan juga boleh menguasai. Jadi dengan sebab yang demikian, pada satu masa dahulu, mungkin kalau di Barat apabila mereka demolish, mereka binasakan sistem gereja, mereka sudah binasakan sistem pentadbiran. Maksudnya pentadbiran beraja lah di sana. Akan tetapi dalam dunia Islam, pentadbiran itu berbeza daripada kerajaan, kan? Maksudnya Islam ni adalah satu agama yang menguasai semua. Maksudnya ada sektor pentadbiran, ada sektor kehidupan. Jadi apabila Barat dia memisahkan di antara agama dan juga kerajaan, dia baru memisahkan di antara agama dan raja, kan? Tapi kalau di Islam, di negara Islam, apabila nak memisahkan pentadbiran, kalau negara itu masih lagi tertakluk kepada Islam, mungkin boleh disebutkan demikian. Tetapi Islam ini adalah kehidupan. Jadi bagaimanakah untuk menjadikan umat Islam dikuasai? Maka mereka perkenalkan demokrasi. Mereka memperkenalkan demokrasi. Oleh sebab yang demikian, apabila mereka perkenalkan demokrasi, maka kerajaan-kerajaan Islam tidak boleh tidak mesti mengambil sistem pentadbiran ini. Dan kita lihat di negara kita sekalipun, kan, constitution perlembagaan itu dikuasai oleh parlimen, kan, walaupun dalamnya adalah orang Islam. Dan sistem politik inilah yang cuba untuk memisahkan ataupun melenyapkan kuasa-kuasa Islam ataupun pentadbiran Islam di dalam sebuah negara Islam. Walaupun namanya sebuah negara Islam, tapi dengan adanya sistem demokrasi itu mereka boleh melemahkan tata cara ataupun kehidupan orang Islam. Ini yang berlaku di Turki zaman Kemalism, kan, zaman Mustafa Antartuk. Ya, jadi sebelum daripada kematiannya 1938, kita lihat dalam zaman 20-an, 1920 dan sebagainya, kita lihat Kemal Atatürk ni dia implementkan
pemikiran sekular ni, sehingga kan pemakaian tudung tidak dibenarkan dalam sektor-sektor kerajaan, azan dilaungkan dalam bahasa Turki bukan lagi bahasa Arab. Sebab apa? Dia tidak boleh menghalang Islam secara individual, kan? Personally tak boleh, sebab sekular ni dia kalau mengikut fahaman Voltaire ni dia kata John Stuart Mill, sekularisme ni adalah mencapai kepada kebebasan. Kebebasan itu adalah memuaskan apa sahaja walaupun menyakiti diri, tapi tidak boleh menyakiti orang lain. Jadi dengan sebab itu apabila bagi Kamal dan Tartub, mereka tidak boleh lagi, Kemalisme ni tak boleh lagi nak hancurkan Islam secara total, tapi mereka hancurkan, mereka bagikan gambaran yang buruk kepada Islam itu. Jadi kalau azan dalam bahasa Turki, kan? Walaupun tak boleh nak hapuskan tu. Kalau nak datangkan orang bekerja, tak boleh datang dengan pakai tudung, pakai niqab dan sebagainya. Jadi dalam sekularisme dalam politik, dia sudah berkembang pada era-era yang kebelakangan ini, apabila melihat bahawasanya politik itu adalah satu cara untuk menundukkan ataupun membolehkan kuasa-kuasa barat masuk ke dalam negara-negara Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kepada Doktor. Jadi ada soalan lain di bahagian komen. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kita ingin menasihati mereka yang terpengaruh dengan ideologi sekularisme ini? Jadi orang yang terpengaruh dengan ideologi sekularisme, macam mana kita nak nasihat? Okey, baik. Satu soalan yang cukup bagus. Cuma untuk bertolaklah, untuk bertolak ke hadapan untuk menasihati tentang ideologi orang yang terpengaruh dengan ideologi sekularisme ni, sebenarnya kita mesti mendedahkan dahulu tentang kerancuan dan permasalahan yang berlaku dalam sekularisme ni, kan? Bagi golongan barat, orang-orang yang mendapat pendidikan barat, mereka tak akan melihat bahawasanya sekularisme ni satu masalah. Bahkan orang-orang yang mungkin menggubal undang-undang, kebanyakan orang-orang yang menggubal undang-undang negara kita pun, ataupun intelektual yang berada di negara kita ataupun negara Islam, sebenarnya memang mereka ini adalah golongan yang dilatih untuk menerima pemisahan di antara agama dan negara, kan? Jadi kalau antum lah yang bertanya tadi tu, antum lihat pada awal penubuhan kerajaan France, kan, revolusi Perancis, yang memperkenalkan dilaicite di Fransa. Dilaicite tu dia pemisahan, dia tak sebut dia tak sebut apa kita panggil sekular. Dia satu constitution, perlembagaan. Dia kata apa, penundukan, begitu, kan? Dia tak sebut sekular, sebab perkataan sekular tu perkataan yang rigid. Maksudnya kalau orang tahu sekular ni, memang tak bagus. Tapi 1958 dia perkenalkan sekularisme adalah untuk menundukkan agama kepada constitution, perlembagaan. Jadi golongan-golongan barat apabila mereka nak import sekularisme ke dalam negara-negara Islam ataupun negara-negara lain di bawah jajahan mereka, mereka tak perkenalkan constitution, mereka tak perkenalkan perlembagaan. Mereka melatih ataupun mengambil orang-orang daripada masyarakat setempat, contohnya daripada negara Islam, daripada benua Afrika, kan, datang benua India, datang ke tempat mereka untuk belajar tentang perlembagaan barat. Dan mereka inilah apabila mereka balik ke negara-negara mereka, mereka lah menjadi peguam, ketua negara, kan. Jadi dalam satu sudut, barat mempunyai satu kekuatan dalam strategi yang cukup baik untuk eksportkan pemikiran mereka. Jadi yang bertanya tadi perlu menjelaskan dahulu tentang kerancuan dan bahayanya ideologi sekularisme ni. Dia bukan menasihati saja. Cuma untuk menasihatinya itu
selepas daripada mereka kenal apakah bahayanya sekularisme dalam kehidupan ataupun masyarakat. Cuma yang saya ingin kongsikan juga adalah dia ada ataupun kita panggil paradoks kepada orang yang menentang ideologi sekularisme ni. Maksudnya kalau orang yang nak menasihati kerancuan dan juga kejahatan ataupun kebobrokan sekularisme, dia juga kena bersedia dengan satu lagi paradoks ataupun lawan kepada penentangan tu. Maksudnya kita cuba untuk menjelaskan tentang keburukan sekularisme. Dan dalam masa yang sama kita juga mesti bersedia untuk menerima akibatnya. Sebab apa? Sebab paradoks kepada ideologi sekularisme ini dia akan menghasilkan golongan yang radikal. Kan macam ISIS, macam Daesh tu. Kan? ISIS, Daesh tu mereka benci sangat kepada demokrasi. Mereka nak bangunkan teokrasi, itu ketuhanan. Jadi teokrasi itu pula ambil daripada mana? Kan? Jadi dengan lawan, perang. Jadi sebenarnya untuk menasihati golongan yang berpegang dengan sekularisme, mesti juga ada satu lagi elemen ataupun pengetahuan untuk menetralkan supaya mereka ini tidak pergi kepada radikal ataupun ekstremisme yang benci kepada golongan-golongan barat. Wallahu a'lam bishawab. Okay, baik. Jadi kita buka lagi untuk soalan. Kalau ada, boleh tulis di ruangan chat. Okey. Ana kira itulah soalan terakhir untuk malam ni kot, Doktor. Alhamdulillah. Baik. Jadi alhamdulillah selesai sudah majlis ilmu kita malam ini. Di kesempatan ni saya mewakili asal KKNC lah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Doktor sebab sudi meluangkan masa untuk hadir dalam majlis pada malam ini. Jadi dengan ni kita tutup majlis kita pada ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Baik, terima kasih Akmal. Terima kasih kepada Jaksa KKNC. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama kita pada malam ini. Banyak kekurangan daripada saya sendiri. Jadi insya-Allah ta'ala kita jumpa lagi, ada rezeki insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Sama. Apa aku perlu